Bab bersembahyang di atas sutuh, yakni bumbung rumah yang rata, mimbar dan kayu. Abu Abdullah berkata, Hasan berpendapat tidak mengapa bersembahyang di atas air beku, yakni air batu, dan di atas jambatan, walaupun di bawahnya, di atasnya, atau di hadapannya mengalir air kencing. Jika ada sutra atau penghadang di antara tempatnya dengan tempat mengalir air kencing itu. Abu Hurairah bersembahyang di atas bumbung masjid dengan mengikut sembahyang imam, yakni di bawahnya. Ibnu Umar pernah bersembahyang di atas salji. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Hazim, katanya, orang ramai bertanya Sahal bin Sa'ad, daripada apakah mimbar Nabi SAW itu diperbuat? Maka beliau berkata, tidak ada lagi dari kalangan orang ramai ini seseorang yang lebih mengetahui tentangnya daripadaku. Ia diperbuat daripada pokok asl yang terdapat di Ghabah. Si fulan maula fulana telah membuatnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar itulah setelah ia dibuat dan diletakkan. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat dan bertakbir di atas mimbar itu. Para sahabat terus berdiri di belakangnya. Lalu Nabi SAW membaca yakni ayat Al-Quran, kemudian rukuk. Sahabat-sahabat pun turut rukuk di belakangnya. Kemudian baginda mengangkat kepalanya lalu berundur ke belakang, yakni dengan menuruni anak tangga mimbar. Seterusnya beliau SAW bersujud di atas bumi. Selepas itu baginda SAW kembali menaiki mimbar. Setelah membaca ayat Al-Quran, beliau rukuk, lalu mengangkat kepalanya, kemudian berundur ke belakang sehingga bersujud di atas bumi. Begitulah perbuatannya. Abu Abdullah berkata, Ali ibnul Madini menceritakan, katanya, Ahmad bin Hanbal bertanya aku tentang hadis ini. Kata Ali, maksud saya ialah Nabi SAW berada lebih tinggi daripada orang lain. Maka berdasarkan hadis ini tidak mengapa imam itu berada lebih tinggi, yakni di tempat yang lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kata Ali, saya selanjutnya berkata, Sufyan bin Uyainah sering ditanya tentang perkara ini. Engkau tidak ada mendengarkah jawapan beliau? Kata Ahmad, tidak ada. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW telah terjatuh dari kudanya, lalu luka betis atau bahunya. Beliau SAW pernah bersumpah, ini berilak, untuk menjauhi isteri-isterinya selama sebulan. Nabi SAW berada di atas loting rumahnya, tangganya daripada batang pokok kurma. Pada masa itu para sahabat datang melawat baginda SAW, yakni yang sedang sakit. Pernah Nabi SAW mengimami mereka bersembahyang sambil duduk, sementara mereka pula bersembahyang sambil berdiri. Selepas memberi salam, baginda SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan supaya diikuti. Bertakbirlah apabila dia bertakbir, rukuklah apabila dia rukuk, dan sujudlah apabila dia sujud. Jika dia, yakni imam, bersembahyang sambil berdiri, maka bersembahyanglah kamu sambil berdiri. Nabi SAW turun, yakni dari lotingnya pada hari yang ke-29. Maka berkatalah mereka, wahai Rasulullah, kamu telah bersumpah untuk sebulan. Beliau SAW lantas bersabda, sesungguhnya bulan ini 29 hari.
Sekat tu lah. Bermula daripada bab ni sebenarnya, dan beberapa bab selepas ni Imam Bukhari nak cerita benda lain pula, tentang syarat yang kedua untuk sembahyang. Jadi sebelum pada ni panjang dah. Risalah ni, hak sebelum ni adalah sambungan kepada risalah sebelumnya. Sebahagian besar daripadanya membicarakan tentang pakaian yang boleh dipakai atau seharusnya dipakai oleh orang yang hendak sembahyang tu. Habis dah lah cerita pakaiannya, lebih kurang macam-macam dah. Sampai hak akhir baru ni, bersembahyang dengan memakai pakaian berwarna merah, berkait dengan warna apa semua. Habis. Sekarang ni dia nak bincang tentang syarat yang kedua pula, iaitu tentang tempat. Tempat manakah hak boleh kita sembahyang, tempat mana tak boleh. Di sini dia nak cerita tentang itulah. Ini sebenarnya merupakan syarat yang kedua, selain pakaian di tubuh tu yang bersih dan menutup aurat. Lepas tu yang keduanya, tempat yang kita guna buat sembahyang tu, tempat macam mana. Itu syarat yang kedua, kena bersih juga. Tetapi sejauh mana bersih dia, apa semua tu ceritanya akan dibincangkan bermula daripada bab ini dan seterusnya. Dia ambil sosok gitu, tapi nampak macam berasingan, sebenarnya ada kaitan, saling berkait. Lepas tu misalnya dia bincang pula tentang syarat yang ketiga, iaitu kiblat. Kiblat itu syarat yang ketiga. Tak sah sembahyang kalau tidak menghadap kiblat. Begitu juga kalau sembahyang di tempat yang tidak sesuai, tempat yang kotor ataupun tidak dibenarkan bersembahyang, maka lagu tu jugalah tidak sah. Mula-mula sekali dalam bab ni Imam Bukhari sebut bab bersembahyang di atas sutuh. Sutuh tu gapo? Kita tak mungkin, setengah-setengah kita tak biasa kan guna. Sebab bahasa Melayu apa dipanggil tu tak tahu. Asalnya daripada sathun, satah. Satah Melayu pun dia satah juga. Satah air ke laut ke apa ke, permukaan itu. Tapi di sini bukan maksud permukaan begitu, bukan. Maksudnya sutuh. Orang kita pun guna sutuh juga, mungkin orang tua. Orang-orang muda tak berapa tahu. Sutuh ni, kalau rumah-rumah kita dia tak ada sutuh. Gini rumah kita kan, sebab hujan semua. Nak dia nak duduk atas. Gini bumbung rumah kita. Dia bumbung rumah orang tanah Arab alik sana tu, dia rata dan terbuka. Menadah langit lah. Terbuka. Di atas tu lah dia duduknya. Kalau musim panas, zaman dulu kan tak ada aircon seperti sekarang ni. Musim panas malam-malam tidur di atas tu, atas sutuh gitu. Tidur mana? Tidur di atas sutuh. Sutuh tu iaitu bumbung yang rata dan terdedah lah, tidak ada penutupnya. Digunakan pada musim panas. Kalau nak suruh sejuk, tidur luar. Tak apa, dia tidak sesemua, pasal dia panas sangat. Kalau musim sejuk, faedah dianya, dia duduk di atas, berjemur panas. Dapat cahaya matahari, dibuka, duduk, guling situ. Itu pun faedah sutuh juga. Selain daripada tu, rumah-rumah dia ni kan memang bersambung. Jadi tak ada mana kawasan tu. Jadi dia nak jemur kain, nak apa, di atas sutuh tu. Itulah senang, orang perempuan tak payah keluar, duduk dalam rumah tu, sekitar rumah tu. Itulah sutuh. Bersembahyang di atas sutuh. Imam Bukhari guna di sini perkataan fi. Padahal di atas, kalau kita belajar bahasa Arab sikit-sikit,
as-salati, asbabus salati ala lah, ala sutuh. Dia tidak kata lagi, dia kata fis sutuh. Cara dia tu. Apa boleh dia kata, apa tak apa pandai ke ni? Kadang-kadang orang yang tak faham kan tak, dia sekali dengar je dia kata tak apa pandai, padahal dia ngaji tergenah dah. Sebenarnya ni Imam Bukhari ni memang hebat dari segi bahasa dia pun, dan banyak dia guna bahasa-bahasa tu, dia berpandukan Quran. Dalam Quran ada guna, dia cuba guna. Bahkan sebenarnya dalam di perbualan, percakapan orang Arab pun dia ada guna juga fi ni dengan makna ala. Fi dengan makna ala. Contohnya di sini saya sebutkan pada muka surat 370 tu. Perkataan bagi yang kedua, nota je. Perkataan fi di dalam tajuk di atas dipakai dengan makna ala, seperti yang dipakai di dalam firman Allah berikut ini, wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Fi di situ. Ini kata Fir'aun, kamu jangan ikut Musa tu. Kalau terbaik ikut dia, agama dia, ikut dia, aku akan hukum kamu. Apa hukumannya? Aku akan salibkan kamu. Fi judhu'in nakhl. Judhu' maknanya batang, an-nakhl pokok kurma. Kalau fi tu kita pakai dengan makna dalam, apakah dia nak belah pokok kurma tu salib dalam? Tak ada makna, tak ada maksud gitu. Nyusah. Bahkan fi di sini dipakai dengan makna ala. Saya pasti. Kalau la usalliban, lam lagi, nun taukid lagi ada di situ, memberi arti sungguh-sungguh, bukan main-main. Wayak ni bukan main-main, sungguh-sungguh saya akan better lah, kita kata kalau raja ni kita kata better lah kalau bahasa kita, better akan salibkan kamu di atas batang pokok kurma. Jadi fin dengan makna ala di sini sama seperti yang Imam Bukhari guna di sini. Bukan makna fi zarfiyah, tidak, tetapi lil isti'la orang panggil kalau dalam istilah dia, untuk menunjukkan makna di atas. Dia seperti bahasa-bahasa lain juga sebenarnya. Dalam bahasa Arab ni pun lagu tu juga. Kadang-kadang ala tidak dengan makna di atas pula. Tidak dengan makna di atas. Jadi orang zaman dulu, ini sajalah sebab saya pun ada pengalaman juga mengaji pondok, mengaji kitab-kitab kuning, orang kata kitab kuning mengaji kitab-kitab lama tu. Biasanya cara dia terjemah sampai dulu kan, sampai Syekh Daud Patani ke apa tu, dia terjemah sebenarnya guna bahasa Melayu saja, tapi tertib dia susunan dia betul-betul semua Arab. Jadi seseolahnya identiti Melayu tu tak berapa nyata, hanya dari satu sudut saja, iaitu guna bahasa saja Melayu. Sehingga kalau baca hak tu kan, baca kitab Jawi pun tak faham tu orang ramai tu kena hurah lagi, padahal kitab Jawi dah. Sebab apa? Sebab dia guna bahasa tu, nahwu dia tu, tertib dia, susunan dia tu Arab. Sebab itulah jadi tubik bermula, arakian dah, kalakian, macam-macam lah dah. Maka tu banyak benar lah, dan ada 10 kali jadi kalau orang tak faham kan dia apa gitu. Itu dalam hak lama dia terjemah kadang-kadang fi dengan makna dalam semua, kalau ala tu dengan makna ala semua. Tak kena lagu tu sebenarnya, tak kena, silap lah. Sebab itulah penguasaan bahasa Arab orang kita ni lewat sikit penguasaan dia, sebab saat ni lah dia tak sesuai dengan keadaan tu. Orang duduk guna lagu lain, kita duduk guna lagu tu lagi. Selama mana lagu? Tapi cuba tengok kitab Kamus Barbawi misalnya, tapi hak tu yang ada apa? Orang duduk tupai selama mana tu? Selama mana tak ada kamus tu? Duduk tupai ada hak tu. Itulah bahasanya. Dengan sebab itu penguasaan dia ke belakang sikit. Tapi Alhamdulillah sekarang ni banyak dah, berubah banyak lah. Misalnya dia kata dalam kitab-kitab perubatan, dia kata makan ubat ni ala riq. Kalau kita pakai makna asal dia padan lah, no? Ala riq, ala tu dengan makna di atas, riq tu makna air liur. Jadi makan atas air liur lah, mana? No? Padahal maksud dia makan sebelum makan apa-apa.
Ambil ubat tu sebelum makan apa-apa. Makan atas air liu pula dah. Lagu mana makan ubat atas air liu? No. Dia benar-benar lagu tu jadi keliru. Supaya juga di sini. Kalau tidak kita akan kata semaya di dalam sutuh pula. Di dalam tu lain maksudnya. Di atas sutuh. Di sini fi dengan makna ala di sini. Sembahyang, bersembahyang di atas sutuh dan mimbar. Mimbar tu lah imam hari Jumaat berkhutbah. Tu mimbar. Dan kayu, sembahyang di atas kayu. Itu tajuk yang dia buat. Kayu lagu mana? Luas lah kita kata. Kayu rumah papai ke rumah kayu lah. Itulah kayu tu maksudnya. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk? Nampak gitu ya? Sekali lalu nampak tak ada gapo-gapo nampak. Semaya dah atas sutuh. Apa tak boleh kau? Memang kita duduk semaya pun. Orang luar dah ada sutuh tu. Tapi semaya atas mimbar tu pelik juga dah. Apa maksud dia nak ayatnya? Dah semaya atas kayu. Jadi tak berapa jelas kalau kita tak mengaji lah. Kalau mengaji, insya-Allah boleh faham lah. Di situ ada nota tu baca sendirilah beberapa baris tu. Baris yang keempat, yang kelima tu 445 nota tu bermula daripada bab ini. Imam Bukhari membincangkan pula tentang syarat kedua untuk sahnya sembahyang, iaitu tempat yang bersih dan suci. Tempat yang bersih dan suci itu saja sebenarnya yang dikehendaki untuk sahnya sembahyang seseorang. Jadi yang kita sebut bersih dan suci itu sebab bersih itu mungkin kita kata dari segi zahir, suci itu dari segi hakikatnya sesuai dengan syarak tu kan. Sebab ada kalanya orang kata bersih, syarak kata tidak bersih. Ada kalanya syarak kata bersih, orang lain kata tidak bersih, tapi bersih lagi. Itu bendanya. Sebab itu bersih dan suci. Tidak kira sama ada tempat itu berupa tanah tinggi atau rendah, rata atau tidak, di atas rumah atau di atas bumi, di atas loteng atau di atas mimbar, di atas sutuh atau di atas katil, di atas jambatan atau di bawahnya. Tidak kira juga sama ada terdapat saluran najis di bawah tempat sembahyang itu, atau di atasnya, atau di hadapannya, asalkan ada pemisah atau penghalang di antara tempat sembahyangnya dengan tempat saluran najis itu. Pendek kata, apa yang penting hanyalah tempat sembahyang seseorang itu bersih. Tanah atau bumi tanpa berlapik juga tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat untuk sahnya sembahyang seseorang. Justru ia boleh bersembahyang di atas jadah, papan, permaidani, kulit binatang, guni, plastik, batu jubin, gebar atau selimut tebal dan lain-lain. Bolehlah. Jadi tidak secara langsung kena tanah. Kita, dahi kita, hidung kita tak kena tanah dengan berlapik. Imam Bukhari nak bagi situ dah tu. Jadi orang hak kata tak boleh lah, dia sembahyang dia kena, biar kena tanah ke pasir juga dahi kita, dia tak setuju lah tu. Dia nak ceritanya kalau berlapik, kalau gapo pun tak apa. Seseorang juga boleh bersembahyang di atas air batu, salji yang beku, perahu, kapal laut dan kapal terbang. Sembahyang seseorang di atas tilam yang digunakan bersama isterinya juga sah jika tidak terdapat di atasnya kesan najis. Demikian juga sah sembahyang seseorang jika kain yang dipakainya ketika bersembahyang mengenai isteri atau perempuan-perempuan lain yang berhaid yang sedang tidur di atas tilam berhampiran dengan tempat sembahyangnya. Itu semua ni yang kita sebut saat ni. Apa yang disebutkan ini adalah ringkasan maksud Imam Bukhari daripada bab ini dan beberapa bab berikutnya. Itulah kesimpulannya. Ni kita akan pergi banyak lagi. Ni baru yang pertama. Siapa akhirnya, siapa ke sana. Ya, muka surat. Ini muka surat 392 sampai situ.
Segala bab-bab ni sebenarnya semua nak bincang ni tempat. Dan tempat tu pula dia nak tak apa, berlapik ke apa. Berlapik tu lapik dahi kau, lapik tangan kau, lapik lutut kau, lapik kaki kau. Termasuk dia ada sebut lah, akan bincang. Lapik kaki tu misalnya pakai kasut, lu semaya pakai kasut. Dia akan ada perbincangan yang khusus sampai ke situ. Jadi yang kita sebut saat ni sini boleh ni akan datang lah, ringkasan kepada perbincangan akan datang. Syah Waliullah berkata, tujuan Bukhari rahimahullah mengadakan bab ini ialah untuk menjelaskan maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bermaksud, dan bumi ini telah dijadikan untukku sebagai masjid. Maksud masjid di situ tempat bersembahyang dan sebagai bahan untuk bersuci. Ia sama sekali tidak berarti seseorang mestilah bersembahyang di atas bumi tanpa berlapik. Sembahyangnya di atas benda-benda lain seperti mimbar, kayu dan sutuh juga sah jika ia bersih. Itu yang Syah Waliullah faham. Syah Waliullah ni dia tak ada syarah Bukhari. Dia tak ada syarah Bukhari. Dia hanya ada syarah tajuk dia. Tajuk Bukhari ni dia dah bincang. Itu pun tidak detail. Di peringkat permulaan je. Di hujung tu langkah banyak. Dia tidak habislah buatnya. Tetapi oleh kerana dia seorang yang hebat, kalau di sana di India dan Pakistan juga, kalau kata Syekhul Masyayikh, maksudnya Syah Waliullah lah. Guru bagi segala guru. Maksudnya ialah Syah Waliullah. Jadi dia ringkasan dia, walaupun ringkas pun ulama-ulama tahu memang perhatian dia tu dalam. Dan dia antara orang yang cuba mencongkil maksud Imam Bukhari di sebalik tajuk tu. Jangan anggap biasa-biasa tajuk tu, tidak. Bahkan setiap Imam Bukhari buat tu ada maksudnya. Tetapi tidak banyak sebenarnya, ringkas sangat. Walau bagaimanapun setakat yang ada kita ambil lah. Macam di sini dia kata itu maksud Bukhari. Sebab takut kita kata bila baca hadis tu, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bumi ini Tuhan jadikan sebagai masjid, tempat sembahyang dan sebagai bahan bersuci. Tempat sembahyang di bumi dia sebut. Takut kita menganggap mesti biar kenalah anggota sembahyang kita tu di bumi, atas tanah ke, atas pasir ke, atas gapo ke, bumi. Mungkin orang akan faham kalau tidak di atas bumi tidak sah sembahyang. Sebab tempat sembahyang yang dijadikan untuk umat ini ialah bumi. Syah Waliullah kata, dengan Imam Bukhari buat tajuk sembahyang di atas sutuh. Sutuh ni bukan terletak di atas bumi. Dia bangunan nak naik tingkat yang pertama tu, sutuh. Begitu juga mimbar. Mimbar bukan bumi. Begitu juga kayu. Kalau kita ambil kayu, lapik ada atas rumah, misalnya rumah kayu, itu pun bukan bumi. Adakah sembahyang kita tidak sah? Imam Bukhari nak cerita sini sah. Dan ini termasuk dalam bumi juga yang dimaksudkan dalam hadis itu. Bukan yang dimaksudkan dalam hadis itu bumi itu tanah. Bukan itu. Sebab apa? Dalilnya banyak. Umpamanya dalam hadis tadi kan kita baca hadis ni, Nabi SAW duduk di atas loteng dia kerana sakit, jatuh kuda tu. Sahabat-sahabat pergi semaya, dia semaya atas loteng lah. Loteng tu tidak bumi. Itulah dia ambil, dia faham semaya atas utuh tu. Dia faham situ. Dan tidak mesti bumi, walaupun dalam hadis tadi disebutkan al-ard, bumi. Tapi tidak maksud secara langsung bumi. Apa-apa yang ada di atas bumi lah, bumi sendiri ke ataupun di atas benda-benda lain yang diletakkan di atas bumi ni, iyalah. Itu pun termasuk dalam bumi juga. Tidak kata mesti kita kena menyentuh tanah, tak boleh. Jadi sebuah puak-puak Syiah lah. Apa puak Syiah ni kan?
Dia mesti kena, tidak mesti batu, tanah. Ikutlah asal hak Karbala. Sebab dia faham bumi, hak tu lah baru bumi. Tapi faham dia tu cerita lain lah. Itu alasan dia lah. Apa yang Karbala pula tidak ambil tanah lain, itu cerita lain lah. Itu kesesatan dia lah. Tapi alasan yang dia bagi kepada orang, mungkin Nabi kata kan, semayang atas bumi, itulah baru bumi. Jadi kalau kita semayang atas kapek ke apa, dia tidak bumi, tak kena tanah. Dan tidak menunjukkan kehambaan kita, kehinaan kita, kerendahan diri kita, dan tidak menyebabkan kita berasa kita ni berasal daripada tanah. Kan logik juga dari satu segi kan. Orang tak tahu kan, makan. Dengan sebab itu dia kata, boleh lah kalau kita ambil tanah, apa salahnya? Kalau kita ambil tanah, buat khusus tanah, tempat sujud, sebagai tempat sujud, apa salahnya? Itu lagi molek, kata dia. Tapi kita boleh bahas lah. Itu soalan kita tidak nak cerita pasal hak Syiah tu, cuma itulah alasan dia. Tapi kalangan ahli sunnah boleh katakan, semuanya mengatakan tidak syarat tanah tu pasir ke kayu ke daripada bumi, tidak syarat. Di mana-mana pun sah sembahyang. Dan cara kita tu mudah cara kita. Sebab Nabi SAW sendiri pun buat gitu. Hak kita nak ikutnya Nabi, tak boleh ikut akal kita saja. Nabi tak buat ke tadi? Adakah Nabi SAW bila bersembahyang ni tak pernah dia terpisah daripada bumi? Banyak sekali hadis-hadis. Itulah Imam Bukhari nak mari ni, dalam bab-bab yang berasingan. Tidak juga ia berarti bahawa untuk sahnya sembahyang seseorang mestilah dia bersujud di atas bumi atau tanah tanpa menggunakan sebarang pelapik yang menghalang dahinya daripada bumi. Berpandukan sunnah Nabi SAW, amalan para sahabat dan tokoh-tokoh utama di kalangan tabi'in, seseorang boleh bersembahyang dengan tidak berdiri atau berada secara langsung di atas bumi atau tanah, seperti di atas tangga mimbar, sutuh, air batu dan lain-lain. Dia juga boleh bersembahyang dengan menggunakan pelapik seperti sejadah, tikar dan lain-lain, asalkan ia bersih. Sebab semua yang tersebut itu juga dikira sebagai bumi yang telah dijadikan sebagai tempat bersembahyang untuk umat ini. Kita tahu mana itu dikira sebagai bumi? Tidak bercanggah dengan hadis tadi. Perbuatan Nabi SAW. Bukan sekali dia sembahyang, banyak kali. Sahabat-sahabat dia bukan sekali sembahyang, tiap-tiap hari 5 kali, sekurang-kurangnya hak fardu tu. Kita tengok ada ke tidak Nabi SAW ni sembahyang dengan berlapik ke di atas loteng ni? Ada. Bila ada, loteng tu tanah kau terpisah tu daripada bumi. Hak Nabi SAW buat itu, yang Nabi SAW buat itu adalah menjelaskan maksud hadis dia yang lain. Sebab seperti mana Quran, hadis ini juga yufassiru ba'duhu ba'dha. Quran, kita nak faham Quran, kita jangan tengok setempat, tengok lain. Sebab sebahagiannya mentafsirkan sebahagian yang lain. Supaya juga hadis. Hadis pun sebahagiannya mentafsirkan sebahagian yang lain. Macam di sini, hak tadi hadis tadi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Satu hadis. Perbuatan Nabi sekian banyak, dia sembahyang tidak atas tanah secara langsung. Itu mentafsirkan maksud al-ard dalam hadis tu. Tidak semestinya tanah tu. Dan kita tak boleh lah fikir dari segi akal kita gini-gini, tak boleh. Bahkan kalau kita fikir dari segi akal pun sebenarnya susah. Bayangkan setiap kali nak sembahyang, kalau kita rumah kayu kena turun tanah, tak susah. Lepas tu kalau duduk bangunan 100 tingkat tu dah, kena turun dengan lift, turun nak pergi sembahyang. Lepas tu tak ada lah kemajuan. Kena atas tanah semua. Sedangkan rumah dengan kapetnya, dengan marmarnya, dengan gapo, masjid tak boleh. Ketinggalan lah. Jadi adakah patut orang Islam ni lagu tu ke? Tidak. Jadi susah tu, menyusah. Tak payah turun, tak payah pergi mana-mana, tak payah simpan tanah, tak ada. Supaya je, yang pentingnya kita sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah ni tidak semesti atas tanah. Kan sembahyang tu atas tanah saja kau kena je. Naik kapal laut tu tak kena sembahyang. Lepas tu mana tanahnya? Naik kapal terbang lagilah. Tengok.
Sebab itu yang moleknya hak kita ni. Tak ada nyusah-nyusah. Enggak gagal dalam poket ada batu. Tak? Ada batu, ada apa ni tanah untuk. Sanilah buat sujud. Tak ada pasal lah kau. Nyusah. Lepas tu bawa ke lain pula. Atau Karbala pula dah. Kenapa tidak batu ke tanah Mekah kau? Tanah Madinah. Apa? Dia gemar sangat tanah Karbala tu sebab apa? Itulah ajaran sesat ni lagu tu. Ya, tanah Karbala tu sebab apa? Siapa mati? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Di tanah Madinah perang berapa kali ni, berapa orang sahabat berjihad sama dengan Nabi ni, mati ni berapa ramai? Kalau nak kira hak tu perang dengan orang kafir, bukan lawan sama Islam. Tak, dengan orang kafir. Apa tidak utama tu kalau nak kira dari segi akal lah? Tak boleh juga. Tak pernah sabar juga. Jadi lebih Sayyidina Husain kau daripada Nabi tu. Nabi duduk Madinah. Apa tak ambil tanah Madinah? Lepas kau ambil tanah gitu lah. Jadi berubah sana, berubah sini, habislah muka seluruh dunia ni nak pakai dah. Satu hijau pula. Itu tak pernah sabar tu. Menyusahkan. Lepas tu Imam Bukhari tidak buat keputusan selalu. Dia tidak kata keharusan bersembahyang di atas sutuh, mimbar, kayu dan kayu. Dia tak kata gitu. Dia kata bersembahyang di atas sutuh, mimbar dan kayu. Apa hukumnya? Dia tak cerita. Sedangkan dia ada ayat hukum ni. Sebab itu kalau kita ikut Bukhari ni, pengajian Bukhari ni, kita boleh tahu. Selalu dah sebut sebelum ada ni beberapa kali dah. Iaitu kalau ada khilaf dalam masalah tu, Imam Bukhari dia melera, dia hormat pendapat orang lain. Dia tak sebenarkan. Tetapi dengan dia kemukakan itu bagi orang yang cerdik, faham dah gapo dia tu. Di sini baris yang keempat ni, muka surat 370. Oleh kerana muka baris yang ketiga, Imam Bukhari seperti biasa tidak menyatakan hukum secara terang apabila terdapat perbezaan pendapat ulama tentang sesuatu perkara. Oleh kerana ada segolongan ulama tabi'in dan sekumpulan Malikiyah berpendapat tidak sah mengikut imam yang bersembahyang di tempat yang lebih tinggi daripada para makmumnya. Maka Imam Bukhari tidak menyatakan hukumnya secara terang di sini. Walaupun bagi beliau sembahyang jemaah itu sebenarnya adalah sah. Itu cara dia. Kalau ada khilaf, dia tidak akan nyatakan hukum. Itu cara Bukhari sama-sama. Sebab apa? Sebab dia hormat kepada orang lain. Malikiyah kena faham lah. Dulu pun sudah sebut dah. Kalau Malik tu Imam Malik lah. Kalau Malikiyah ni bukan tidak semestinya Imam Malik. Ulama-ulama besar ataupun tokoh-tokoh yang mengikut kaedah Imam Malik. Ada kalanya dia Imam Malik tu sendiri tidak lagu tu. Berpendapat walaupun bagi beliau sembahyang jemaah seperti itu sebenarnya adalah sah, tapi dia tidak nyatakan. Dia tidak kata keharusan ke ataupun harus bersembahyang di atas utuh dan sebagainya. Dia tak kata gitu. Begitu juga oleh kerana ada di kalangan salaf seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Hasan Basri, Ibnu Sirin dan lain-lain dilaporkan berpendapat makruh bersembahyang di atas kayu atau papan. Maka Imam Bukhari berasa perlu disebutkan juga tentang keharusan bersembahyang di atas kayu, walaupun tidak secara terang seperti yang dilakukan olehnya di dalam tajuk bab di atas. Itu cara Imam Bukhari dah gitu. Ada orang-orang yang berpendapat begini. Jadi kita kata orang Syiah, kalau kita kata dia bapa ambil batu, bapa sembahyang atas tanah, dia kata ramai orang ahli sunnah pun imam-imam besar ni nak sembahyang atas tanah, kata dia. Dia cara dia nak, itu cara dia nak mempengaruhi orang ahli sunnah dengan mengatakan orang ahli sunnah pun ramai. Misalnya Umar bin Abdul Aziz, dia ambil tanah, kalau dia sembahyang atas tikar pun dia letak tanah. Tapi dia tidak letak tanah Karbala tu khusus gitu, tak ada. Dia ambil tanah. Dia akan kata, tengok tu orang ahli sunnah ada tu, apa ya tak kecam dia? Apa tak kecam dia? Dia kata itu cara dia nak pick up orang. Dan sembahyang atas
kayu tak boleh misalnya, ni ramai ni ulama-ulama. Tapi tidaklah imam mazhab Pak tu dak. Kalau mazhab Pak tu semua boleh. Boleh atas papai ko, tidak atas tanah secara langsung, semua kata boleh. Tapi Imam Bukhari ni dia melera mazhab-mazhab lain yang kita tak tahu. Tengok dia sebut, dia melera semacam. Itu adab dia. Antara adab dia, dia tidak akan kata ini salah. Tak. Kecuali kalau jelas benar bagi dia, baru dia akan nyatakan. Ibnu Rajab berkata, Imam Bukhari mengadakan bab ini dengan tujuan menyabitkan keharusan bersembahyang beralaskan 3 macam benda di atas muka bumi ini. Dia orang ikut buat ketiga kesimpulan. Tajuk bab Imam Bukhari ni maksudnya nak rakyat boleh bersembahyang di atas muka bumi ini dengan beralaskan 3 macam benda. Pertama, benda-benda yang diletakkan di atas bumi, seperti mimbar, katil, sama ada daripada kayu atau selainnya. Kedua, benda-benda yang dibina atau dibangunkan secara tetap di atas bumi, seperti rumah, jambatan, sutuh, masjid, pelantaian di setiap lapisan bangunan yang tinggi bertingkat-tingkat dan lain-lain. Ketiga, benda-benda keras di permukaan bumi yang tidak kekal sifatnya, kerana boleh mencair selepas beberapa ketika, seperti air batu, salji yang mengeras di permukaan air dan lain-lain. Itu maksud dia. Dia tajuk ni dia buat, dia nak pergi 3 kali dia nak. Kalau ada di atas muka bumi ni, atas mana-mana satu daripadanya kalau kita sembahyang sah, asalkan suci. Tu je maknanya, asalkan suci. Dan misalnya kalau atas air batu, dia sebut atas air batu tu janganlah cepat sangat air batu tu jadi kita selai dalam air pula. Tengoklah cuaca setara mana dah, kesejukan tu kiranya beku lama lah, dah lah kita semayang tu. Kena aku tu, jangan sampai tergelar kita dalam air tu pula, kadang dia cair. Tu kita kena tengok lah. Supaya juga kalau tikar ke apa tu pun, tu boleh angkat, boleh pindah tu, boleh juga semayang. Tikar ke permainan ni ke apa-apalah, yang tetap seperti jambatan. Orang tak pecah jambatan tu, lama mana duduk situ, boleh juga semayang atas tu. Dia nak ayat 3 macam. Kalau kita perhatikan kan, 3 macam ni adalah dalam tajuk Imam Bukhari. Dia nak ayat tu boleh berlaku, boleh berlaku. Ibnu Rajab ini dalam syarah dia, namanya Fathul Bari juga, serupa dengan Hafiz Ibnu Hajar buat Fathul Bari, syarah Bukhari. Tapi iyalah, tak ada habis, mati. Dia sekat Kitabul Janaiz saja, mati. Ramai pensyarah Bukhari ni tak ada habis, termasuk Imam Nawawi, dia ada buat juga syarah Bukhari, tapi mati, tak ada. Sikit je, ramai hak sikit-sikit, tak ada buat. Jadi siap tu saja, Tuhan takdir siap. Siap, mudah-mudahan kita pun siap lah, mudah-mudahan. Panjang umur sihat dah. Jadi ramai macam Ibnu Rajab ni yang kita petik ni, dia hanya sekat tu je, tak habis. Tak apalah. Lepas tu dia nak membuktikan hak dia kata. Dia marilah pendapat orang-orang ni. Iaitu Abu Abdullah berkata, Abu Abdullah tu dia lah Imam Bukhari, dia sendiri, dia bahasa ke dia Abu Abdullah. Kalau kita penulis ke, saya ke, apa-apa lah, hamba ke, ikutlah dia kata Abu Abdullah. Itu dia bahasa ke diri dia lah. Abu Abdullah berkata, Hasan berpendapat. Hasan di sini kalau dalam kitab hadis ni, kalau sebut Hasan saja maksudnya Hasan Basri. Hasan Basri. Kalau sebut Hasan saja. Kalau sebut Abdullah saja maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau sebut Abdullah saja. Dia kata gapo? Orang besar lah ni Hasan Basri ni, salah seorang imam ahli sunnah, dan alimnya bukan dalam
ilmu usuluddin saja, tapi dalam fiqh, dalam gapo pun dia adalah salah seorang mujtahid juga. Daripada Imam Bukhari ambil ni, kita boleh tahu siapa dia, setara mana orang ni. Kalau dalam kitab lain mungkin tak jumpa. Kalau dalam fiqh pak mazhab, pak mazhab tu je lah dia. Hak lama-lama dulu-dulu kita nak tahu mana. Hak sebelum pada tu, yang menjadi rujukan kepada pak mazhab tu juga. Kalau kita baca kitab Bukhari dan seumpamanya, kita boleh tahu. Dia kata tidak mengapa bersembahyang di atas air beku dan di atas jambatan, walaupun di bawahnya, di atasnya atau di hadapannya mengalir air kencing, jika ada sutrah di antara tempatnya dengan tempat mengalir air kencing itu. Itu kata Hasan Basri. Atas air beku, kita kata buat kau dia pergi semaya atas air beku je. Bukan air beku dimaksud sini hak tempat air batu buat kilat tu. Dah, hak tu ni tempat air beku lah, negeri hak sejuk sangat tu. Nak pergi cari lain jauh payah. Nak semaya lah situ boleh. Dia kayak mudah Islam ni. Semaya tak boleh tinggal kau mana-mana. Semaya sejuk kau, panas kau, tempat lagu mana kau, tersedia di mana-mana pun tempat semaya ni boleh semaya dan kena semaya. Itu beza orang Islam daripada orang lain. Dia jaga semaya. Atas air beku, kalau duduk di kutub lah, kita kata kutub, nak cari mana? No. Tanah biasa, boleh semaya atas air beku. Boleh semaya. Walaupun kita boleh jadi sepanjang hayat tak jumpa ni. Orang fiqh tidak, dia ambil kira. Dan faedah tu, faedah ada banyak faedah. Kita kata semaya atas kayu. Atas rumah saja kah? Rumah buat daripada kayu? Yalah, tempat kita memanglah rumah kayu banyak kan. Setengah-setengah negeri tak jumpa kayu. Jadi orang yang dia kayu. Sebab Islam dia bukan untuk setempat, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu kawasan bumi, tak, untuk semua. Dengan sebab tu orang pergi dalam hutan, katakanlah pergi dalam hutan, dia nak bong rimau kau, singa kau, gapo, kita kata dia duduk atas pokok kan, pokok besar tu, dia boleh apa, boleh tidur, boleh gapo situ. Kalau mengikut mazhab Bukhari, dia senang benar. Kalau tak ada air, takut, kena nak turun, takut rimau kau, gapo, dah tu boleh dah, muka dia batai pokok pun boleh tayamum. Lepas tu semuanya dah tu atas pokok, atas kayu boleh. Itulah kayu ni, luah kayu ni. Sama ada papai kau, orang buat rumah lantai tu daripada kayu, boleh juga. Ataupun bukan daripada papai. Sekarang ni macam-macam kau orang buat perhiasan rumah tu, pakai kau gapo kau, tu kayu juga. Kepingan-kepingan tu tidak kata jadi kurang semaya kita, walaupun tak menyentuh tanah, tak kena tanah, tak kurang. Kita tahu mana tak kurang. Nabi SAW sendiri buat. Tu lah, nak tahu mudah lah. Nabi sendiri buat. Takkan dia buat benda hak kurang, bukan sekali. Hak dia buat tu hak molek lah, banyak kali. Bila banyak kali, orang panggil sunnah dia lah. Itulah orang panggil sunnahnya. Sunnah dia tu lah yang kita kena ikutnya. Lebih daripada hak lain-lain, lebih daripada hak lain-lain. Kalau kita tak tahu hak lain pun, kita tahu hadis ni, dia ada buat lagu ni, boleh pakai. Tak perlu tanya Syafi'i kata guana dulu, Hanafi kata guana dulu, Imam ni kata guana, tak perlu. Itu kerja bodoh sebenarnya kalau lagu tu. Kita jumpa doktor pakar hak habis ring dah. Seluruh dunia terima. Tiba-tiba nak pergi tanya hak bawah ni. Lagu tu soalannya. Jadi kita tak reti kau menilainya. Siapa dia tu? Hak ni siapa? Ya, kita tak sudah dengan dia. Sebab tu tak boleh. Bila sudah jelas dalam hadis, apa lagi kalau hak sebut dalam hadis tu tak ada seorang pun ulama kata mansuh. Bahkan ada ulama yang pakai. Lagilah kepada kita hak tak reti, kepada hak reti tu memang dia akan tahulah. Ni mansuh kau tidak, lagu mana, siapa dia pakai, dia akan tahu. Kalau Imam Syafi'i, kalau orang dia tak pakai, tak apa, dia boleh pakai. Dia boleh pakai. Kalau kita mengutamakan orang lain, tanya orang lain, bermakna kita melebihkan orang tu. Itu sebenarnya. Tetapi oleh kerana orang awam ni, boleh jadi dia tidak sedar, dia tidak tahu benda ni kan. Boleh jadi kita tak boleh katalah ke dia gitu. Sebab dia tak boleh menilai.
Tapi kalau sebenarnya dia boleh menilai, dia buat gitu, cara teruk benar. Teruk benar. Dah setelah kita biasa kan, kalau kita kata presiden lah, raja, Perdana Menteri kau kata boleh dah, awak tak apa. Kita tanya Tok Ngulu, kau buat ke dia? Siapa dia Tok Ngulu? Misalnya gitulah. Tak perlu tanya dah kalau lagu tu. Jadi tujuan Imam Bukhari ni dalam nota seterusnya 446, tujuan Bukhari rahimahullah mengemukakan asar Hasan Basri ini di sini ialah untuk membuktikan kebenaran 3 perkara yang diterimanya. 3 perkara tadi yang dia terima tu. Pertama, kalau sembahyang di atas air beku atau jambatan, sama ada daripada batu, kayu atau besi, sah. Kenapa pula tidak sah sembahyang di atas sutuh, mimbar atau kayu? Kalau atas tu sah, atas jambatan tu pun tergantung juga, tidak kena tanah. Atas tu sah. Bapa di atas sutuh tak sahnya? Bapa di atas mimbar tak sahnya? Bapa di atas kayu, misalnya rumah kayu, tak sahnya? Itu pun tergantung juga siapa. Ni Hasan Basri, seorang tokoh, terima lagu tu, boleh. Sembahyang atas air batu, dalam air, dalam sungai atau dalam gapung, tidak atas tanah juga secara langsung. Terapung juga tu. Pada hakikatnya tergantung tu. Air beku tu tergantung di atas air, tidak rapat juga dengan tanah. Kalau boleh hak tu, apa hak ni lagi boleh kan? Atas rumah benar ni tetap tu, tidak cair seperti air batu tu. Setara air batu yang boleh cair tu pun dia kata boleh sembahyang. Jambatan ni tempat orang lalu. Zaman itu lalu kereta kuda, kereta lembu, macam-macam lah. Boleh jadi terberak situ, terkencing di situ. Situ pun dia boleh sembahyang. Datang rumah kita apa tak bolehnya? Lagilah boleh rumah bersih daripada kayu tu. Papan, lantai tu daripada kayu tu, lagilah boleh. Tu dia nak bagi kot tu. Bukankah kesemuanya memisahkan dan menghalang seseorang daripada bersembahyang secara langsung di atas bumi atau tanah? Kedua, sutuh, mimbar atau rumah mungkin diperbuat daripada kayu. Seandainya kita tidak dibenarkan bersembahyang di atasnya, tentulah akan menimbulkan banyak kesukaran. Kerana setiap kali mahu bersembahyang, terpaksa kita turun ke tanah. Susah. So kalau rumah setikak tu, rumah boleh kira. Kalau hak beratus tikap, puluh tikap tu lah ke mana? Tak benar sabar. Tak benar sabar kalau Islam ni mensyaratkan kena tanah, atas tanah. Menyusahkan. Yang ketiga, kedudukan air beku atau air batu di atas permukaan air sama seperti kedudukan jambatan, loteng atau sutuh bagi sesebuah rumah daripada segi ketergantungannya. Sekiranya kita boleh mengerjakan sembahyang di atas jambatan, sutuh atau loteng rumah, kenapa pula kita tidak boleh bersembahyang di atas air beku? Bagaimanapun tidak dapat dikesan. Tak apalah. Itu. Jadi hak ni tak apalah. Cumanya sembahyang atas sutuh tak apa, sutuh tu luas kan, dia rata begitu. Tapi kalau sembahyang atas mimbar ni lagu mana? Ke mimbar tu dia duduk atas sekali tu kau. Di atas sekali tu pun setengah-setengah dia buat sekadar muat duduk je, muat letak punggung je kita kata. Lepas tu nak sembahyang lagu mana kan, dia bertingkat-tingkat tu, nak sujud lagu mana? Itulah dalam hadis disebut Nabi SAW sembahyang sengaja dia. Itulah sengaja dia nak ajar orang kan. Dia bangun, dia pergi takbir atas tu, atas tangga mimbar. Tangga yang pertama, kau kedua, kau tak cara lah. Sekarang ni sudah tidak secara langsung di atas bumi dah. Kalau sudah naik mimbar tu, tak oleh kerana tak boleh sujud situ, dia bila siapa nak sujud, dia undur ke belakang, turun ke bawah, atas tanah. Di situlah dia sujud. Ada jalan pula, sengaja dia. Tadi dia berdiri rokok kapal atas tu boleh, tapi nak sujud tak boleh kan, sebab tangga sempit satunya, yang keduanya akan jadi tinggi lah. Tempat sujud dia tu daripada tidak macam sujud sungguh lah, macam rokok juga setara tu, lebih kurang jadi
Jadi dia turun. Dia tu sujud di belakang. Jadi sahabat dia tu kira-kiranya tinggallah tempat dia tempat tu imam tu. Tidak kata dah Nabi naik atas tu dia pergi di depan, tak, duduk tempat dia tu. Agak jauh lah, kita kata senggai satu soft kau. Lepas tu bila Nabi turun undur tu, dia turun tempat dia lah, tempat imam. Dia sujud. Setelah sujud bangun pula, dia pergi pula. Dia pergi pula. Itu orang panggil semaya di atas mimbar. Bagi Imam Bukhari cukup dah. Bukan semaya tu semaya sempurna daripada awal sampai akhir dah. Sebahagian daripada semaya dia telah semaya di atas mimbar tadi. Tu je kalau dia nak kaya. Mimbar tu daripada daripada kayu. Apa nak kata atas kayu tak boleh ya? Sesoalan dia kritik orang yang mengatakan semaya atas kayu tu makruh. Apa makruh? Nabi tak akan buat benda makruh. Walaupun kamu kata dia tidak sujud, tak sujud pun sebahagian daripada semaya dia telah buat dah atas tu. Oleh kerana keadaan itu tidak sesuai, tapi boleh jadi kalau mimbar tu luar, tangga dia tu luar, dia akan sujud situ. Tapi tangga biasanya tidaklah luar kan. Buat naik tu anak-anak tangga tu tidak luas. Imam Bukhari tak cara dah, dia kira boleh dah tu. Dia boleh ambil buat dalil dah tu bahawa semaya di atas mimbar boleh. Dan di sini dia sebut semaya di atas jambatan gapo, boleh jadi kita berasa jauh benda tu kan. Sebab apa? Kita sudah senang dah sekarang ni, tidak seperti dulu. Tetapi Hak Hasan Basri ni kata ni sebenarnya banyak benar lah ni. Kau banyak lah ni kan, rumah lah ni kan, dia buat saluran najis lah, saluran air mandi lah, dia paip dia tu kadang-kadang depan kita, atas kita duduk bawah semuanya. Asal dia tak titik sudah. Satulah Hasan Basri kata duduk depan kau, duduk atas kau, alik kiri kau, kanan kau, bawah kau, tak apa. Tidak nanti semua jambatan tu jauh terpisah. Kalau katakanlah lantai tu dibuat daripada cermin, di bawah tu air kotor, tak apa, sebab tak kena kita, sah juga sembahyang. Tu Imam Bukhari nak kita tengok luah dia pergi tu, luah tu. Tidak kata kalau ada najis di bawah kaki kita terus kita kata tak sah sembahyang. Tengok depan kita kau, belakang kita kau, di atas kita kau, banyaklah loading saluran. Di rumah-rumah tu kan atas kepala tu, setengah-setengah tu yang sempit, kita tak ada tempat lain dah nak sembahyang situ. Apakah jadi kurang sembahyang kita? Tidak kurang. Menghadap kiblat sudah, situ tempat tu suci. Dan itu ada halangan, bukan titik ke apa. Kalau titik tu lain cerita lah. Dah tiap titik ke apa, bolehlah sembahyang di situ. Mudah nak ceritanya sembahyang ni mana-mana boleh. Tak kira. Begitu juga kalau kita lapik kan, ada najis lah, kita kata najis yang kering, kita lapik kain, tikar ke apa, najis tu duduk bawah tu, kita pijak, tapi tidak naik lah najis tu ke atas lah. Tak apa, sebab tidak kena kita. Hak kata bersih tu bersih, hak kena kaki kita, tubuh kita secara langsung. Hak tu maksud bersih. Begitu juga katakanlah soal molek tak molek tu cerita lain. Katakanlah tak cukup kursi ni, di sini ada lagi kursi. Katakanlah kita letak najis, tahi lah kita kata, di depan. Katakanlah berat lah, letak najis. Lepas tu kita sembahyang. Ketika kita sujud, najis tu duduk bawah dada kita, tak kena. Ni tangan, ni dahi kita kena atas lantai ni ataupun tanah tu, situ tak ada najis. Yang ada je di bawah dada kita. Dari bawah dada kita tak kena. Katakanlah tak kena, duduk bawah, sah ke tidak? Sah. Lepas tu tak makruh lah, tapi sah. Sah. Sah sembahyang. Hak tu ya naknya sah. Ada air kencing kau gap apa, sah. Hak bersentuh dengan kita tu gap. Supaya juga kalau budak dia kencing dalam pampers dia, misalnya kita kata lampin dia tu diikat dengan getah, kita kata dengan molek dah, sentuh kot luar, hak luar ni tak kena air kecil tu duduk dalam, so semua tak ada batal semuanya. Was-was tu lain lah. Kalau nak jaga lebih cermat, iyalah nak cerita je dari segi fiqhnya,
Sah. Sebab apa? Sudah ada penghalang. Penghalangnya apa dia? Pampers tu lah. Di luar tu kan plastik, tak kena, tak sampai keluar dia. Cuma je masalah kalau tanggung, kalau dia duduk atas riba gitu, itu soalan lain lah. Kalau sekadar sentuh gitu tak apa, dia duduk tepi, duduk tepi kita, sentuh baju ke, tapi kalau dia duduk atas riba kita, kebanyakan ulama mengatakan tak boleh. Sebab apa? Menanggung. Dipanggil menanggung, tu tak boleh lah. Tapi ada juga ulama mengatakan tak, tanggung kau gapo kau asalkan terpisah, tidak secara langsung kena mana-mana bahagian tubuh kita atau pakaian kita, masih lagi sah. Tapi tak sah pakai lah tu kan, pakai hal tadi. Tapi kalau sekadar sentuh kain ni, setengah-setengah orang tu kan dia terlalu cermat ataupun dia was-was mungkin, Kalau budak tidak bersunat lagi duduk sebelah dia sembahyang, kalau lelaki lah, dia tak sedar. Sebab tu dia suruh duduk jauh, tak boleh kena, kata dia. Padahal je kain dia suci. Sebab apa dia kira budak yang tidak bersunat lagi tu kan, dia ada kulup dia, dan tidak suci tu, dia lekat apa ni kata pati air kencing tu, saki-baki air kencing tu lekat tu, jadi kotor tu, najis. Tapi najis itu di bahagian kemaluan budak tu saja. Di kita yang bersentuh ni kain dia, baju dia tak ada kena-mena, tak apa tu. Sebab ini sudah jadi penghalang, kain itu sudah jadi penghalang. Dan kalau kena tubuh, bahagian tubuh yang bersih. Sebab itu Nabi SAW bila dia kain dia kena isteri dia yang mari kotor, dia duduk tengah sembahyang, tak apa. Kena tubuh, kena tangan, kena kaki, tak apa. Jadi apa kita nak kata tak bolehnya pula? Tak apa, lagu tu pun tak apa juga. Itulah maksudnya, walaupun di bawahnya, di atasnya atau di hadapannya mengalir air kencing, jika ada sutra ataupun penghadang di antara tempatnya dengan tempat mengalir air kencing itu, contoh dia ambil air kencing, kalau lain-lain pun lagu tu lah juga. Jadi tak ada apa. Begitu juga kalau kita tengok depan tu orang duduk buang air, depan tu dia buang air lain, kita duduk sini semuanya, kita tengok dia. Kita tengok orang yang buat, orang yang buang najis lah, kita kata tidak batal, kita tengok. Cuma molek kalau kita duduk tempat tu, itu cerita lain. Molek tu cerita lain. Dari segi tidak menjejaskan sembahyang kita sampai jadi tidak sadar, tidak lagu tu. Dia duduk di tempat dia, kita duduk di tempat kita, kita nampak dia, tak apa. Begitu juga yang haram, kita kata perempuan, tengok aurat perempuan, katakanlah aurat perempuan ni tidak nanti belah mana, dia tidak pakai tudung misalnya, kita kata dia lalu depan, kita tengok, kita duduk sembahyang, kita tengok benda yang haram lah, kita kata kita tengok, adakah menjejaskan sembahyang kita? Tak. Dari segi batal tu tidak. Ya, kalau ada pun makruh, lah sekadar tu, tidaklah sampai batal sembahyang tu. Tak ada lagu tu. Lepas tu dia sebut pula, Abu Hurairah bersembahyang di atas bumbung masjid dengan mengikut sembahyang imam di bawahnya. Ni perkara lain pula. Jadi hak dia nak jaga dia, bila Abu Hurairah sembahyang datah tu bukan tanah, bukan bumi, di atas tingkap masjid datah tu, imam duduk bawah, boleh sembahyang. Ada beberapa perkara lah. Satu, sembahyang Abu Hurairah, dia seorang sahabat besar, tidak secara langsung di atas bumi. Bila dia buat begitu, sah. Satu. Yang keduanya, sembahyang mengikut imam dia tidak semestinya dekat. Kalau duduk jauh pun, kalau dia nampak, boleh ikut imam juga. Boleh juga, sah juga ikut imam. Misalnya untuk imam duduk depan masjid luar kan, kita duduk di muka pintu, sah. Molek kau buat gitu. Molek tu cerita lain, dia akan sebutlah bab sah tabung, sah kedua tu molek. Itu ada lah bab lain lah. Tapi dari segi sah tu sah. Lepas tu nak duduk situ ke seterusnya, kalau kita kata masjid tu luar, setengah-setengah orang kan, dia tidak biasa,
dah tak ada dengan Tok Imam sana, tak ada lah dia, lepaslah satu rakaat. Sedangkan sahabat-sahabat ada yang dia Nabi duduk depan tu rokok, dia bagi duduk sini sampai dekat pintu ni, dia pun Allahu Akbar selalu rokok jauh lah. Lepas tu dia jalan pergi masuk dalam saf. Tengok cara sah lah. Dah lah rakaat yang pertama tu, kalau kita nak sapa dalam saf jauh, tak ada. Dia boleh buat gitu. Allahu Akbar, tu rokok. Rokok tu nak berjalan belah rokok boleh? Tak apa. Ramai beberapa orang sahabat, antaranya Ibnu Mas'ud, antaranya Jabir, ya dah lah gitu semuanya belah jalan, belah rokok. Lepas tu kalau sudah tidak, boleh berjalan. Kalau berjalan tu setara mana? Adakah selangkah berhenti, selangkah seperti gitu? Tak. Molek juga kalau buat gitu kan, jaga khilaf saat ni. Tapi ada juga ulama mengatakan sebenarnya tak ada dalil yang terang. Yang mana berhenti. Misalnya Nabi nak naik mimbar ni, berapa langkah tu daripada tempat tu imam tu nak sampai mimbar? Mesti banyak langkah. Sebab kalau katakanlah dia duduk sama betul dengan mimbar, dia nak sujud tu mestilah kena ada jarak juga. Dia nak sampai ke atas tangga mimbar tu kena berjalan. Adakah sebut dalam mana-mana hadis yang dia berjalan tu satu langkah berhenti, satu langkah berhenti gitu? Tak ada. Nah, dengan sebab itu Imam Ahmad kata tak apa, kalau begitu tak apa. Tu jalan biasa. Cuma jangan dia kata perbuatan dalam sembahyang ni, jangan sampai orang, kalau orang tengok, orang tidak nampak, orang tidak kata kita nak tengah sembahyang. Tu ya sudah. Kalau selagi orang kata sembahyang, misalnya kita duduk tengah sembahyang, kita melompat dah. Tu tidak cara orang sembahyang tu. Tapi kalau berjalan dengan tangan duduk gini, menghadap kiblat, jaga, orang nampak macam sembahyang lagi. Selagi nampak macam sembahyang tak. Jangan sampai nampak lagu lain. Tapi ramai juga ulama mengatakan tak boleh pergerakan banyak. Jadi untuk jaga tu bolehlah kita buat. Gitu dapatkan beberapa langkah saja, tidak banyak. Jadi kita buat sekerat-sekerat gitu pun boleh juga. Tapi sekadar nak cerita, mazhab ni ada macam-macam. Ada yang mengatakan boleh begitu. Biasa, perjalanan biasa. Itu Abu Hurairah. Lepas tu dia semaya seorang, kau datang tu, kau ada orang lain. Berdasarkan riwayat yang lain, ada dua orang semaya datang. Ini menunjukkan semaya yang terpisah daripada imam. Tak apa. Misalnya kita kata ini di Kota Baru kan masjid besar tu kan. Tu banyak ruangan tu terpisah tu kira. Boleh ke tidak? Boleh. Pasti boleh. Selagi nampak. Jangan kira speaker, selagi dengar speaker ni kalau mampu lagu mana dah. Tidak akan kita tahu takbir intiqalat dia, takbir nak pindah nak tukar-tukar tu daripada sujud kepada, selagi nampak. Kalau nampak tak apa. Selagi nampak. Kalau tak nampak kalau tidak nampak dah, itu masih ada khilaf. Tapi kebanyakan ulama kata tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Kalau mampu, misalnya mati, lagu mana? Nak ikut lagu mana? Orang depan tak apa dah. Asalkan nampak tu, maksudnya nampak tu imam kau. Asal nampak mana-mana makmum, tak apa dah. Sah. Boleh lagu tu. Dan senggan sikit tak, misalnya tempat letak selipar ke apa tu kan senggan, sembahyang jemaah apa, boleh. Sembahyang atas, kita katalah penuh lah situ. Lepas tu atas bangunan orang lain pula, bangunan kedai kuali belakang ni, duduk di atas tu, boleh. Ataupun terpisah dekat sungai, tapi nampak terpisah, boleh. Sungai kau gapo, kalau kita kata apa ni, macam-macam lah dia buat tempat air kau perhiasan tu, terpisah, tak apa. Tidak kata tak boleh terpisah tu, boleh. Tapi kena nampak. Nampak tadi tidak semestinya nampak tu imam. Nampak mana-mana makmum seorang tak apa dah. Gitu. Tak boleh pakai kalau kita kata TV ke ataupun apa ni, speaker kau tak boleh. Sebab dia boleh mampu tu.
Kalau tak ada elektrik, habis, tak nampak. Tak boleh. Lepas tu macam mana nak ikut iman ni? Kena tahu. Tak nampak tu iman tak apa, nampak orang yang mengikut iman. Hak moleknya, hak semolek-moleknya, ketika sembahyang Jumaat tu, ruang hak tempat lalu kita kata macam Masjid Muhammadi tu, di situ pun kena ada juga bersambung juga. Itu lagi molek. Tengah-tengah dengan hak bahagian bangunan satu lagi. Tapi kalau katakanlah tak ada situ, sah juga. Sah juga. Sebab apa kita nampak kan balik sana tu nampak. Athar Abu Hurairah ini diwasalkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Waqi', daripada Ibni Abi Dhi'b, daripada Salih Maula At-Taw'amah. Katanya, aku bersembahyang bersama Abu Hurairah di atas masjid. Dia sembahyang dua orang dengan mengikut sembahyang imam di bawahnya. Salih adalah seorang perawi dhaif yang dipertikaikan oleh ramai tokoh-tokoh hadis. Walaupun Salih hadis Salih dhaif, tetapi ia menjadi kuat dengan adanya sokongan daripada riwayat Sa'id bin Mansur melalui saluran sanad yang lain, juga daripada Abu Hurairah. Kerana itulah Imam Bukhari mengemukakannya dengan lafaz yang meyakinkan. Orang panggil sirah jazam. Dia kata Abu Hurairah mana? Abu Hurairah bersembahyang. Dia tidak kata dikatakan Abu Hurairah bersembahyang, dah. Diceritakan Abu Hurairah bersembahyang. Dia tak kata gitu. Dia kata Abu Hurairah bersembahyang. Padahal mana sanad dia? Ni dalam tajuk ni, bukan ada sanad dia hadatsana gitu, tak ada. Bahkan orang cari tengok ada satu hadis yang menyebutkan begini, cerita Abu Hurairah ni, itu riwayat Salih Maula Taw'amah. Salih Maula Taw'amah tu kan nak kira tidak kuat. Bapa Imam Bukhari dengan yakin ni kata Abu Hurairah bersembahyang gini-gini. Sepatutnya kalau biasanya kalau hak dhaif lagu tu, dia akan kata disebutkan, diceritakan, dikatakan. Orang panggil dengan sirah tamrid lagu tu. Ini tidak sirah jazam. Apa sebab? Sebab dia tengok sanad lain, banyak lagi riwayat yang lain daripada Abi Hurairah yang tidak ada perawi yang lemah seperti itu. Ibnu Umar pernah bersembahyang di atas salji. Sembahyang atas salji pula. Apabila salji, dia menutup muka bumi itu, hak asal tu, tanah tu. Ini pun serupa dengan sembahyang di atas kayu ke, lantai kayu rumah, ataupun di atas sutuh ke, serupa juga. Di atas salji, sebab tidak kena secara langsung di atas tanah. Itu pun boleh. Sebab kalau syarat kena atas tanah kan susah tu, salji banyak, kita pula kena ambil cok ambil nyodok kau, kita cara kau nak cuci hak tu biar kena atas tanah ni dahi kita, kan susah. Tapi kalau sembahyang dengan keadaan yang ada tu susah, kau tak payahlah bersusah. Sembahyang gitu. Tapi dengan syarat salji itu tidaklah terlalu lembut. Gua lah, kita kata gua bahasa Kelantan kan, supaya kita ni paru air batu tu kan, paru air batu dia naik tinggi, dia tidak kemah tu. Kalau kita letak piti 50 sen jatuh tu ke bawah tu, lagu tu tak boleh. Dia kena salji tu, dia kemah. Kira-kiranya apabila letak tu rapat. Jangan letak atas air salji macam air batu parut sana, datah tu letak gitu, tak boleh. Dia kena tekan. Dahi ni kena tekan sikit. Supaya dengan kalau kita kata kapas, kita letak atas kapas, bersentuh, tak boleh. Tergantung kepala tu, kita kena letak sampai terpenyek kapas tu. Itu syarat dia, baru jadi sujud ni. Kalau tidak, orang kata nak tak nak sujud, tak berapa nak lah, tidak sepenuh hati. Syaratnya begitu. Soal kena dahi, kena hidung, kena dua-dua tu kena ke?
tidak syarat, kena dahi saja pun tak apa. Bahkan mengikut mazhab Imam Bukhari dan mazhab Imam Abu Hanifah, seperti akan datang kita akan jumpa, kalau tak kena langsung pun dahi ni, asalkan tekan. Katakanlah dia pakai serban tu tutup sekali, pak kening ni, tak apa, sah lagi. Nanti akan datang kita akan jumpa. Atas lilitan, kita kata kita lilit serban ni kan paksa ni. Ada setengah-setengah orang kan, tempat kita tak, sebab dia sebab tempat kita ni kebanyakan orang ikut mazhab Syafi'i, tak boleh kena dahi ni. Dia tutup dengan rambut pun tak sedah. Kalau tutup dengan rambut, katakanlah rambut setengah orang tu kan dia mari ke depan ni kan, tutup langsung. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi kalau tutup sedikit terbuka, tak apa dah. Sedikit terbuka. Kalau dahi orang tu memang luar, lepas tu rambut dia tidak jatuh ke depan menutup dahi gitu, tak apa. Jadi kalau ada rambut sedikit sebanyak menutup ini kepada lelaki, kepada lelaki. Kepada perempuan kalau menutup dahi gitu pun supaya lelaki tadi. Mengikut Imam Bukhari tak apa. Akan datang kita akan jumpa lah. Itu orang panggil sujud atas tempat dia dah juga. Cuma syarat seperti tadilah, jangan kita gantung kepala kita tu. Seperti kalau air batu paruk tu, kalau kita tekan dia akan jadi rapat. Kita tidak tekan, kita gantung. Itu tak boleh. Setuh, bobos setuh kita, tak boleh lagu tu. Jadi salji tu pun lagu tu juga. Kalau kita tekan dia jadi rapat lah. Kalau tidak dia kalau naik macam kapal gitulah, macam air batu paruk tu. Jadi kita bos setuh tak boleh. Itu memang syarat lah waktu tu. Ibnu Umar pernah bersembahyang di atas salji. Ini menunjukkan sembahyang di atas salji pun kena sembahyang juga. Dan tidak perlu kokok ataupun buat air salji itu untuk kita bersembahyang di atas tanah. Tak perlu lagu tu. Dan apabila sejuk, salji itu kan sejuk. Lagu mana kita kata nak letak dahi ni? Apalagi kalau nak tasbih tu lama, lagi dah sejuk. Kalau panas pun begitu juga. Itulah Imam Bukhari akan buat bab akan datang. Kalau tutup sini pun tak apa, dalam keadaan-keadaan tertentu. Barulah boleh kita khusyuk. Kalau tidak ada sejuk tu hilang khusyuk lah. Gaduh tu. Tutup ni tak apa, asalkan bahagian dahi tu kena. Moleknya dahi dan hidung kena. Tu molek paling molek lah. Kalau tak kena hidung, kena dahi pun tak apa dah. Lepas tu hadisnya, baru kita masuk kepada hadis. Tadi bincang tajuk, sebab fiqh Imam Bukhari ni duduk dalam tajuk dia. Situlah tempat bincangnya. Hadis daripada Sahal bin Sa'ad. Orang tanya dia, daripada apakah mimbar Nabi SAW itu diperbuat? Dia pun kata, tidak ada lagi dari kalangan orang ramai ini seseorang yang lebih mengetahui tentangnya daripadaku. Tak ada dah orang lain yang lebih tahu daripada saya. Ia diperbuat daripada pokok asal yang terdapat di Ghabah. Ini jawapan Sahal ini ada dua kemungkinan maksud dia tu. Seperti dalam nota 449 tu. Yang pertama, oleh kerana beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Kalau sahabat hak mati di Madinah, dia inilah hak terakhir. Dan pada ketika pertanyaan ini dikemukakan kepadanya, hanya beliau seorang sahaja yang masih hidup. Jadi tak ada orang yang lebih tahu. Takkanlah tabi'in nak lebih tahu. Kalau tabi'in itu ada sekali dia tengok Nabi, dia jadi tabi'in dah pula. Jadi sahabat dah. Sahabatnya tak ada dah orang lain, tinggal dia. Sebab tu dia kata tak ada dah orang lain yang lebih tahu tentang dia. Ini bukan makna angkat diri, menyombong ke apa, tidak. Dia nak ayat hak sebenar lah. Tinggal dia ya sahabat ni. Itu maksudnya yang pertama. Kedua, boleh jadi juga beliau menjawab begitu kerana di tempat beliau ditanya itu tidak ada orang lain selain beliau yang mengetahui tentangnya. Di tempat berkenaan tak ada orang lain yang lebih tahu. Dia pun ayat. Ini menunjukkan tidak salah ayat lagu tu. Cuma Nabi Musa tu kan, Nabi Musa tu bila orang tanya dia, siapa lagi lebih alim daripada Tuhan?
Dia tak ada dah. Dia lebih alim. Tuhan pun tak kenal. Itu cerita lain. Itu dari segi adab, disiplin untuk nabi-nabi. Hak semoleknya, jangan kata putus begitu, sebab kita tak tahu. Tuhan pun kata ada lagi hak lebih pandai. Padahal hak lebih pandai tu, hak Nabi Musa jawab tu betul dah, cuma Tuhan tak kenal lagi. Sebagai seorang nabi dia kena berlalu lagi. Dari segi ilmu syariat ni tak ada dah orang lebih daripada dia. Mana lebih daripada Rasul semasa tu? Tak ada orang lain yang lebih daripada Rasul semasa. Betul dah dia jawab tu bukan dengan fikiran dia, hak dia tahu. Rupanya Allah tak kenal lagi tu. Ada dari sudut lain pula, ilmu lain. Jadi seseorang jawab tu, siapa dia yang lebih alim? Itu umum nampaknya dalam segala ilmu. Dia tak kenal. Sedangkan dalam ilmu kauniyah, ilmu tentang kejadian alam, tentang takdir Tuhan, qada Tuhan, nak mati orang ni, lagu mana orang ni, tu dia tidak tugas orang Rasul tu. Orang lain boleh jadi, Tuhan pun tahu. Tu dia kata ada hamba dia gini-gini, pergi jumpa dengan dia, nak tahu. Hak Nabi Musa pergi jumpa dengan Khadir tu. Khadir dia kata Khaidir. Khadir, bukan Khaidir. Orang kita ni Khaidir, tak betul. Khadir. Pergi berjumpa tu, kebanyakan hak ditunjukkan bukan kena mengena dengan syariat. Tunjuk rahsia di sebalik alam nyata, hak zahir. Orang ni mati sebab ni, orang ni kena bunuh gini, orang ni apa dia di sebalik. Tak ada kena. Jadi jawapan Nabi Musa tu pun ya dah, cuma Tuhan tak kenal lagi. Tapi kepada orang biasa dia boleh. Sebab apa? Kalau dia tidak royak, boleh jadi orang salah faham pula. Bukan duk main merendah diri. Dia tu pakar nombor satu dah. Bukan saya. Pasal orang jawab siapa? Tahu-tahu tu baik dia juga kan. Baik royak selalu lah. Iyalah, saya lah hak nombor satu sini ni. Cumanya hati tu kena jagalah. Jangan ada sombong dengan maksud membesarkan diri. Janganlah nak royak hak sebenar. Sebab orang ramai ni dia tidak akan tahu. Mana nak tahu? Orang ni pakar bahagian ke apa ni, tak nak tulis dahi dia. Tak ada. Kalau ada pun di pintu dia. Pintu bilik dia. Tak kata saya tulis. Kadang kita nak merendahkan diri, tak boleh lagu tu. Jadi keliru orang. Ni pakai telinga, ni pakai tekak, ni pakai dia tulis lah. Tak apa. Untuk orang biasa ni tak apa. Dan sehal kata lagu ni, ya, betul, tidak salah. Ada tempat ni cuma dia tidak perlulah segala benda kita kena detail belakang. Kita kata tukar mana buat tukar tu. Apa tak ayat Allah sebenarnya buat. Dalam percakapan sekadar tu cukup, asalkan dalam akidah kita sebenarnya Allah. Tapi takkanlah kita nak ayat Allah sama. Faham sendirilah. Ni pun lagu tu juga. Bila dia kata tak ada orang yang lebih tahu daripada saya, setakat yang dia tahulah di situ tempat tu, bukan tempat lain. Tempat lain ada lagi, tapi tempat berkenaan boleh jadi. Kedua-dua kemungkinan itu ada. Dia apa kata? Ia diperbuat daripada pokok asal yang terdapat di ghabah. Ghabah itu asalnya rak. Itulah orang Kelantan kata rak tu masuk dalam rak tu. Ghabah ni lah rak. Ghabah orang panggil juga, rak orang panggil juga. Masuk dalam rak. Itu bahasa Kelantan, tak ada bahasa lain. Bahasa Arab yang ada dalam bahasa Kelantan saja. Tak ada dalam bahasa lain. Banyak rupanya bahasa Kelantan ni kan. Itu pelik juga kalau kita perhati tengok. Misalnya ni dalam hadis yang ni, dalam hadis yang pertama, dalam hadis yang kedua dia ada sebut luka betisnya atau katifnya. Katif tu katif lah kita orang Kelantan. Katif. Orang luar tak ada tu. Ada. Banyak. Katif. Dia sebut. Cuma dia pelik sikit sebanyak tu, ada bahasa dia dah. Bahasa bila masuk tukar ke dalam bahasa lain tu memang dia jadi gitu. Sekolah kita lah sekolah. School. Tapi jadi sekolah dah.
Ada lah berubah sikit-sikit sebanyak. Tu bahasa dia tu. Bahasa ni. Macam sini dia kata ia diperbuat daripada pokok asal yang terdapat di ghabah, dalam gok. Tapi ghabah di sini maksud dia lagu lain, nama satu kawasan lah. Tapi kawasan tu ada gok lah, ada gok. Si fulan, kata dia, si fulan ni ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan Maimun namanya, ada yang mengatakan Bakum namanya. Bakum. Ni jangan kita dengar lah kan, sahabat Nabi ni, Maimun. Jadi Maimun ni, kalau kita dah orang perempuan ada kan, sebenarnya nama lelaki Maimun, tapi perempuan pun boleh juga dari segi makna umum dia lah, makna umum dia. Atau Bakum, Maula. Maula tu maksudnya hamba bebasan, hamba yang telah dibebaskan oleh Fulanah. Fulanah tu siapa namanya? Aisyah Al-Ansariyah. Dia ni tuan kepada hamba ni, Maimun ataupun Bakum ni. Tuan dimerdekakan olehnya Aisyah. Bukan Aisyah isteri Nabi tu. Ada lagi beberapa orang lain yang bernama Aisyah selain daripada isteri Nabi SAW. Dia lah dibuat oleh hamba dia. Sebab ceritanya dia tanya Rasulullah. Dah orang Kohorama kan, orang Kohorama mari sesak Nabi SAW duduk. Jadi orang di belakang tak nampak. Lagu mana nak buat? Ada macam-macam lah cadangan. Dia kata kalau di luar negeri dia buat mimbar. Nabi kata tak apalah, patut nak kau kalau buat ni. Nabi kata ikut, tak apalah. Nabi benarkan. Masing-masing tu berkira. Dia pun suruh tukar dia buat, Aisyah ni, suruh tukar dia pergi cari kayu, buat klik dan buat mimbar tu. Bila Nabi, sebab itulah Nabi SAW semaya saat ni kan, dia naik atas mimbar tu tujuan nak suruh orang di belakang nampak tu lah. Bukan semua dia buat lagu ni. Tak, tidak semua. Jangan kita dah Nabi buat gitu kita buat. Jangan. Banyak perkara Nabi buat kita tak boleh buat. Sunnah tu, tapi sunnah yang tak boleh nak tunggu. Misalnya Nabi tawaf kan, naik unta. Naik unta dia ada maksud dia. Kita naik unta buat apa ni? Naik unta buat dia kita. Jadi dia naik unta tak ada maksud dia, tak apa. Nak suruh orang lain, mungkin sekali dia buat haji, ramai pula tu orang, beratus ribu. Ada hak baru-baru mari pun nak kelih Nabi, mana lah Nabi ya? Mana? Dia duduk atas unta, apa? Dan unta dia tu pula unta jenis orang Kelantan kata gerak. Jenis gerak, jenis pandai lah. Tidak kata berok koksi, tidak berok koksi. Kalau orang lain bawa masuk masjid lagu tu, habis kubah masjid. Tak boleh ikut tu. Sebab tu tak ada seorang pun ulama orang besar-besar yang mengatakan walaupun Nabi buat gitu, kita kena buat gitu. Tak ada. Semua faham. Ni tak boleh. Supaya juga ni Nabi naik mimbar ni, adakah kita nak buat gini? Ya, kalau sekali tak apa, tapi kalau banyak kali buat gitu dah tak senonoh tu iman tu dah. Tak patutlah buat lagu tu. Sebab itulah di sini kita tengok ni, tak apa, banyak perbahasan lagi di sini. Imam Syafi'i kata sekali dah. Nota 451 daripada hadis ini, Bukhari menyimpulkan keharusan bersembahyang di atas ketiga-tiga perkara yang disebut beliau di bahagian permulaan tajuk bab di atas. Pertamanya ialah keharusan bersembahyang di atas utuh. Keduanya ialah keharusan bersembahyang di atas mimbar. Dan ketiganya ialah keharusan bersembahyang di atas kayu. Tiga perkara tu ada berlaku. Kedudukan mimbar di atas utuh, dia sembahyang di atas rumah, di atas loteng. Di atas mimbar, tengok dalam hadis ni dia naik atas mimbar. Dan di atas kayu, mimbar tu daripada kayu. Ada berlaku. Keharusan bersembahyang di atas mimbar amat jelas, kerana Rasulullah SAW sendiri telah bersembahyang di atasnya seperti yang tersebut di dalam hadis ini. Keharusan bersembahyang di atas kayu atau papan juga terbukti dengan jelas sekali, kerana mimbar Nabi SAW itu diperbuat daripada kayu. Sembahyang beliau SAW kali ini berbeza daripada yang biasa dilakukan. Menurut Imam Syafi'i di dalam Al-Um, kitab dia ni, kitab Al-Um ni,
Hak tulisan halus tu 7 jilid. 7 jilid. Ni kita Al-Um ni. Dia kata sembahyang seperti ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali sahaja di sepanjang hayat beliau. Sekali ya. Dia hak lagu ni tak usah buat lah. Kalau hak sekali lagu ni. Supaya juga Nabi ada sembahyang Zuhur baca derah. Dia bukan terlupa tu saja. Kita jangan ikut. Kau tak boleh. Sebab sudah tetap dah sembahyang tengah hari ni senyap. Kau baca, bukan baca derah. Lepas tu kata tu hadis Nabi ada. Sebab tu kalau orang ngaji hadis molek, dia tidak keliru tak tu kan. Tak ada. Molek faham molek. Tak ada turut tu. Sebab apa? Sebab dia buat gitu, dia nak ajar. Orang duduk senyap, kau baca gapo ni? Pula. Dan dia Nabi SAW ajar tidak seperti kita buka kitab gini, ajar sokar. Tak. Dia boleh-boleh. Secara praktikal. Orang pun boleh tahu. Dalam sembahyang Zuhur ni pun baca Fatihah juga. Surah. Kau baca Quran lah ketika berdiri tu. Barulah orang tahu. Untuk tu. Sebab dia tidak sama. Hak tidak sama ni ulama faham ada maksud-maksud tertentu. Dah hak ni kita tak boleh ikut. Tak usah duk ikut. Tak usah duk ikut. Kalau kita boleh buat pun. Ada kalanya kalau kita boleh buat, molek kalau kita buat. Misalnya ni cabut bulu ketiak. Molek kalau boleh buat. Tapi kalau tak boleh tak usah juga. Imam Syafi'i sendiri dia kata dia cukur dia sakit kata dia. Kalau cabut sakit. Dia cukur dia tak ikut sunnah Nabi padahal dia tahu. Padahal dia tahu. Hak lagu tu tengok atas kemampuan kita mampu takwa. Tidak kata semua sunnah ni kena ikut belaka, kena turut belaka. Ada kalanya tak boleh salah kalau ikut. Bukan makna mengaji hadis ni makna nak turut segala apa yang ada. Dah, tidak begitu. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perang naik unta. Pas nak naik unta kan? Tak boleh orang dia bakar kapal terbang belaka. Jet. Lepas tu bila perang nak kali parit sekeliling Kelantan, you know. Nak kali bukan dia tu. Pak kali parit warga dia sampai dia tu betul lah orang parit dengan kuda. Semua kuda jatuh dalam tu. Jadi boleh tu dapat dikawal lah serangan musuh tu. Bila jatuh juga panuh. Cara zaman itu zaman lah ni mari dengan helikopter warga dia. Mari dengan jet dengan peluru berpandu. Tak ada makna semua. Tak ada makna. Dengan sebab itu ada kalanya sunnah tu tak boleh buat. Kalau buat salah. Tidak begitu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu. Tak apalah. Asal itu gapo dia sebelum itu tadi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ni kita pergi tadi sambung Imam Syafi'i kata tadi sekali saja. Itu dilakukan beliau untuk menunjukkan kaifiat sembahyangnya kepada para makmum yang berada jauh di belakang. Hakikat ini dapat dilihat di dalam riwayat Bukhari sendiri di dalam kitab sembahyang Jumaat akan datang. Ada dalam Bukhari sendiri. Dia raya apa maksud dia buat gitu. Jadi kita kalau tak ada maksud nak buat ke dia. Bab berkhutbah di atas mimbar, di mana hadis di atas disusuli dengan tambahan berikut. Hadis atas tadi juga, tapi ada tambahan. Thumma aqbala 'ala an-nas faqala ya ayyuhan nas inni sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Bermaksud kemudian yakni selepas selesai bersembahyang, baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap orang ramai lalu bersabda, wahai manusia, sesungguhnya saya melakukan begini supaya kamu mengikutiku dan supaya kamu mengetahui sembahyangku, yakni cara atau kaifiat sembahyang. Dia sebut itu sebab dia. Ada kalanya orang Nabi tak sebut sebab, dia pegang juga orang Zahir tu. Ada kalanya begitu. Kalau kita pergi di Pakistan lah ni, setengah-setengah masjid ahli hadis ni, lepas sembahyang masuk waktu subuh ke tak, guling hari dia, guling duduk dalam sah tu, guling baring. Sebab apa? Sebab Nabi lepas pada sembahyang sunat subuh tu dia baring. Pakat baring. Ini bukan cerita tu saja. Imam Nawawi pun faham lagu tu. Imam Nawawi kata sunnah, boleh buat lagu tu dengan Nabi buat lagu. Tapi kebanyakan ulama tak setuju.
Kita kena tengok. Ada juga kadang-kadang ulama dia pakar zahir gitu. Sebab apa? Sebab Nabi tu ni dia ayat supaya kamu ikut, kamu tahu dia ayat. Jadi dia buat pun sekali. Ni buat seumur ni. Waktu dia kata Nabi buat seumur, mestilah ada kelebihan dia. Padahal kebanyakan ulama-ulama lain, termasuklah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam lain-lain, dia katakan Nabi baring, dia nak ambil tenaga baru. Sebab dia sudah bangun semaya selama mana? Dah sebelum pada tu. Lama pula semaya tu surah Baqarah baca. Lama tu semaya. Lama mana dah. Jadi bila dia nak semaya subuh pula ni, dia ambil tenaga baru lah kita kata. Rehat. Itu sebabnya. Bukan saja-saja yang kita ni tak ada semaya gapo baru bangun situ masa tu dah. Guling waktu dia dah. Tak ada maksud, tak ada maksud. Tak ada maksud. Itu benda kita kena faham. Tapi nak cerita ni ada macam-macam pendapat ulama. Ni kata ni kata biarlah, biar. Tapi bagi kita tak lagu tu. Walaupun dia tidak kata saya buat begini untuk rehat, takkan dia nak ayat belakang, faham sendirilah. Faham sendirilah. Ni walaupun bersembahyang dalam keadaan seperti itu makruh dalam keadaan biasa, tetapi untuk tujuan mengajar ia diharuskan, bahkan mustahab, dianggap elok menurut Syafi'i, Ahmad, Al-Laits, Bukhari. Imam Bukhari juga berpendapat begitu. Boleh. Kalau untuk maksud mengajar, tak apa. Untuk maksud mengajar. Malah kepada Nabi SAW bukan sahaja diharuskan, kalau kata makruh sekalipun, bagi dia dapat pahala juga. Kalau orang lain buat benda makruh, dia tak boleh pahala. Sebab dengan maksud mengajar tadi, ada maksud tu. Ada maksud tu, tak apa. Tapi ada juga setengah-setengah perkara kan. Hak ni kata Nabi buat gitu dengan maksud mengajar. Hak ni kata tak, tidak maksud mengajar, nak royak. Lagu tu lah boleh, ada kalanya. Misalnya Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri. Bukan sekali, banyak kali. Ada yang mengatakan dia kencing sambil berdiri itu dia nak royak harus saja. Benda tu sebenarnya makruh. Benda tu sebenarnya makruh. Tapi bagi dia hak makruh tu boleh pahala. Sebab dia nak royak benda ni walaupun makruh harus, boleh, tidak sampai berdosa. Dan benda-benda hak setara tu boleh dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Tetapi Imam Ahmad mengatakan tak. Dia kata memang kencing sambil berdiri itu lebih boleh. Ada kalanya. Kalau dia tak puas kencing sambil duduk misalnya, kepada dia boleh kencing berdiri. Sebab dalam cerita tu Nabi SAW sakit lutut, dia nak duduk payah, nak lipat. Jadi sebab ada sebab. Jadi kalau ada sebab, walaupun sebab tu tidak serupa dengan sebab yang telah berlaku kepada dia, tidak sakit lutut gitu hanya, sebab lain, tak puas misalnya, boleh kencing sambil berdiri. Ataupun macam sekarang ni kan, kalau tempat-tempat buang air mana-mana kan, di bangunan-bangunan ni untuk lelaki lah, bukan untuk perempuan. Dia kencing tu, tempat kencing dia tu kena berdiri. Takkan tempat tu kita nak duduk? Berdirilah sesuai. Walaupun tak ada sakit mana-mana, tapi keadaan tu barulah nampak faedah Nabi kencing sambil berdiri tu. Kalau kita kencing bawah jadi hacing habis, beladung. Tapi kalau kita kencing di situ sambil berdiri tak boleh. Lepas tu kita kata tu dekat orang sebelah, tak apa, boleh. Nabi SAW, sebab tu dia buat apa yang berlaku kepada Nabi tu. Suatu hari nanti kita akan nampak faedah dia. Dia ajak sahabat dia duduk dekat, dia kencing, menunjukkan tak apalah. Tapi kalau perempuan tak akan selesa tu kencing sambil berdiri. Lelaki walaupun tidak ada sakit ke apa-apa boleh. Jangan kita langgar hak tu sehingga jadi penuh pula tempat tu. Siapa dia pula nak cara nak kesak ke apa tu, kadang kita. Sedangkan hak yang disediakan untuk lelaki berdiri tu, dia air sentiasa mengalir dan dia jaga kebersihan dia. Kalau kat bawah dia tak ada langsung setengah-setengah tu, apa ni saluran air, akan jadi beladung. Kita kena jaga juga tu.
Dalam suasana tu kecil lah kita, tak apa, sesuai. Tidak kata sakit perut kita kecil. Ni nak tunggu orang aduh jamban hak boleh tutup pintu tu. Kita yang tak boleh. Kecil luar ni dah. Oh, tak ada pasal lagu tu, susah tu. Jadi sakit perut tu lagu tu. Nah. Nak tunggu tu lama nak buang air besar. Dah. Hak buang air kecil ni luar ni je. Lama tu nak tunggu. Kalau kita sakit perut nak kecil terlajak lagu kan. Setengah-setengah orang tu dia tak biasa, dia malu kan. Kena ingatlah Nabi pernah buat. Kalau ada orang dekat, Nabi pernah ada orang dekat dia. Ingat gitu. Sesat. Paduan kita tetap Nabi juga. Tetap Nabi juga. Tidak semesti kerana sakit, kerana gapo. Bahkan Imam Ahmad kata lebih baik kencing sampai berdiri. Sebab apa? Dia lebih puas kata dia. Mungkin pada setengah orang lah. Pada setengah orang tidak puas. Sebulan. Lepas pada tu, mimbar itu dibuat daripada apa? Daripada kayu. Kayu gapo? Situ nama nota 450. Iaitu sejenis pokok cemara yang tinggi, menjulang, menyerupai pokok torfak, tetapi ia lebih besar dan kayunya lebih bermutu daripada torfak. Zaman dulu, zaman Nabi dulu, kawasan pinggir-pinggir Madinah tu ada kayu ni. Lah ni jadi lagu lain dah, semua tukar dah. Kayunya elok dan kukuh. Selain digunakan untuk membuat rumah, ia juga digunakan untuk membuat bekas-bekas anak panah, pintu, penyukat, dulang dan lain-lain. Dan kita tahu, kenapa? Daripada benda-benda ni apabila kita belajar, kenapa? Jangan ingat tempat kita saja ada rumah kayu. Sampai Nabi pun rumah kayu ada tak? Orang buat rumah tengah ni. Dan Nabi SAW lantai rumah dia tu, loteng dia tu kan loteng dia. Situlah ulama kata Nabi sembahyang atas kayu tu. Bukan atas mimbar tu saja, datang rumah dia tu, lantai dia tu daripada kayu. Rumah dia 2 tingkat lah, bawah dan atas. Dia uzur, dia naik duduk atas. Senang sahabat-sahabat nak naik, tidak melibatkan masuk ke bawah ni isteri dia, siapa, ramai lagi orang lain tu. Jadi dia duduk di atas. Jadi tidak salah buat rumah bertingkat ni. Sesuai dengan zaman dia, setara tu ya. Kalau kita nak buat 100 tingkat, boleh lah. Tak apa. Tidak salah. Asas dia tu sudah ada di zaman Nabi. Tidak kata rumah dia setingkat. Dia sendiri duduk di atas. Duduk di atas tu dibuat dengan apa? Dengan kayu. Kebanyakan ulama faham gitulah. Lantai dia tu daripada kayu. Tapi ada juga setengah kata tidak, tangga dia yang dalam hadis ni disebut kayu. Lantai loteng dia tu tak ada jelas kata dia kayu. Jadi kalau tidak kayu, gapo? Boleh jadi sudah ada dah kepandaian dia untuk buat daripada batu ke gapo macam mana. Boleh jadi pada masa tu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan daripada kayu. Berartinya Nabi SAW sembahyang di atas loteng dia tu, sembahyang di atas kayu lah. Dan itu tidak menyentuh bumi. Atas, tergantung tu. Lepas tu bila dia buat ni, mimbar Nabi SAW yang diperbuat daripada kayu pokok asal ini mempunyai 2 anak tangga dan tempat duduk. Itu dia buat. Sayyidina Abu Bakar mari dia buat setangga. Sayyidina Umar mari dia buat setangga. Kau naik kan. Sampai tinggi lah ni kan. Hak asalnya semasa dia buat ni untuk dia ni 2 je anak tangga. Yang ketiga tu tempat duduk dah. Itu kedudukan. Pada tahun berapakah mimbar itu dibuat untuk Nabi SAW? Ada 5 pendapat ulama tentangnya. Pertama, 1, pada tahun ke-5. Ini ialah pendapat Ibnu Hibban dan Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri. Yang kedua, pada tahun ke-6. Yang ketiga, pada tahun ke-7. Ini ialah pendapat Ibnu Sa'ad. Yang keempat, menurut pendapat Izzuddin Ibnu Jama'ah Al-Kattani dan Ibnu Najjar, ia dibuat pada tahun ke-8. Yang kelima, pada pendapat Hafiz Ibnu Hajar, ia dibuat pada tahun ke-9. Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri berkata, terdapat 15 hadis menunjukkan bahawa mimbar Nabi SAW telah pun wujud pada tahun ke-3 lagi. Itu mengikut kajian dia. Mana? Pada tahun ke-3, ke-4 dan ke-5.
Justru ia telah dibuat pada tahun kedua berdasarkan riwayat Abi Sa'id Ibnul Mu'alla yang dikemukakan oleh Nasa'i, Tabarani dan Al-Bazzar. Pada pendapat penulis kita sendirilah, yang lebih tepat daripada sekian banyak pendapat itu ialah mimbar di masjid Nabi SAW itu dibuat pada tahun ke-9. Itu lebih tepat. Seperti kata Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini kerana tersebut di dalam banyak riwayat penglibatan Abbas dan Tamim Ad-Dari dalam pembuatan mimbar daripada kayu itu. Kalau tengok riwayat hak ni hak terlibat dalam pembuatan ni dia sebut ni, siapa dia? Kena tengok situ. Kalau kita kata tahun ke-5 tahun kan ni, tak mungkin, sebab orang ni ada. Orang ni tu yang kena tengoknya. Abbas baru berada di Madinah selepas tahun ke-8. Maka sebenarnya sampai ke Madinah tahun ke-9. Dan Tamim Ad-Dari pula baru datang ke Madinah pada tahun ke-9. Selain daripada itu, orang-orang yang baru memeluk agama Islam dalam jumlah yang begitu ramai, sehingga Rasulullah SAW merasakan perlu mereka ditunjuk ajar tentang sembahyang dengan menaiki mimbar, seperti yang digambarkan di dalam hadis di atas, juga menyokong pendapat yang mengatakan mimbar di masjid Nabi itu dibuat pada tahun ke-9, seperti kata Hafiz Ibn Hajar. Riwayat Abi Sa'id Ibnul Mu'alla tentang mimbar dibuat pada tahun kedua, seperti disebutkan tadi, adalah tidak sahih. Kerana di dalam isnadnya terdapat Abdullah bin Saleh, juru tulis, Katibul Laith. Dia adalah seorang perawi yang dhaif mengikut jumhur ulama rijal. Walaupun Anwar Shah Kashmiri tahu tentang telah wujud mimbar Nabi SAW pada tahun kedua, ketiga dan keempat berdasarkan hadis-hadis, namun beliau sendiri hanya berpegang dengan hadis yang menyebutkan adanya mimbar itu pada tahun ke-5, kerana ia adalah yang paling sahih di antaranya, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu hadithul ifk. Hadithul ifk, dalam hadithul ifk tu ceritanya Nabi SAW naik mimbar. Mana sudah ada dah lah dalam masjid dia. Tetapi hadis ifk itu juga sebenarnya tidak sahih mengikut setengah-setengah orang. Dan saya sendiri pun setuju dengan itu, iaitu tidak sahih kerana tidak menepati syarat-syarat sahih berdasarkan kaedah dirayat hadis. Adapun soal ni apabila sampai tepat dia kita bicara. Lah ni jadi panjang sangat. Adapun soal kenapa terdapat banyak riwayat yang berbeza-beza dalam perkara ini, maka itu disebabkan oleh kekeliruan sesetengah perawi tentangnya. Keliru perawi, atau disebabkan oleh tasarruf mereka dalam meriwayatkannya. Akan tetapi jika diingatkan bahawa mimbar yang dimaksudkan di sini ialah yang diperbuat daripada kayu asal atau tarfa, dan yang diletakkan di dalam masjid Nabi SAW itu, kalau ingat tu molek, maka akan hilanglah segala kekeliruan dan kemusykilan. Sebab apa? Sebabnya mimbar yang tersebut di dalam hadis-hadis itu sebenarnya ada beberapa, bukan satu saja. Ini orang duduk letak atas tu, jadi hilang. Ini hak mana? Sebab betul sebenarnya mimbar tu banyak. Hak kita maksudkan ni tahun 9 tu mimbar hak daripada ni pokok asal. Sebenarnya ada beberapa, bukan satu sahaja. Ada yang diperbuat daripada tanah, ada daripada batu, dan ada pula antaranya yang terletak di masjid-masjid lain di sekitar Madinah pada ketika itu, seperti di Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Al-Musalla. Ada ketika Nabi SAW sembahyang istisqa, dia minta hujan, dan sembahyang kusuf, dia sembahyang padan di musalla, dia naik mimbar. Ada dalam hadis sahih sebut di mimbar tu suku tu waktu tu. Oleh kerana Nabi SAW pernah juga menggunakan mimbar yang lain selain mimbar dalam masjidnya, maka ada sesetengah sahabat menyebutnya juga sebagai mimbar Nabi SAW. Itu punca. Itulah sebenarnya punca kekeliruan atau kecelaruan yang terdapat di dalam hadis-hadis tentang mimbar Nabi SAW. Itulah. Lepas tu ghabah gitu-gini panjang ceritanya.
Nampaknya panjang sangat dah tu. Kok ni pun tak habis lagi ni mana? Sambung lah dah. Sebab hak ni banyak lagi. InsyaAllah kita sambung minggu depan lah. Baki lagi tu. Kita sambung minggu depan. Hanya setakat itulah. Pasal ada nak bincang, apa takut masa. Wallahu'alam. Bincang tadi kita akan sambung lagi minggu depan. Sebelum kita bincang tentang masalah biru tu, saya ingin buka soalan daripada Ustaz. Itu ada. Ya. Orang kata ada kata tidur masuk kuliah. Tak ada rezeki ya. Kini kan ya rezeki mana dia tak rezeki. Ada tak? Pendapat orang tua-tua lah. Boleh tidur kalau perlu. Semua orang tua dia kata kalau tidur masa tu ke, iyalah tidak murah rezeki lah. Kalau nasib lauk pun habis kedah dah. Ataupun kerja kau gapo-gapo kau, orang lain boleh. Banyak dah, kita tak boleh lagi. Dari segitu je lah. Kalau kita semaya, ada dulu ada semaya dekat anda tu kan. Kita lapik lah, warna macam kalau kita lapik adalah lain yang pink. Kita lapik apa? Tak apa. Tapi dulu kita sudah bincang kan, mengikut Imam Bukhari, Imam Malik, kalau binatang yang halal dimakan dagingnya, tak apa, tidak najis. Dulu kita ada mazhab, beberapa mazhab. Tapi kalau orang kata tak boleh tu, kalau lapik boleh. Tak apa. Kalau kita katakan air kucing ke apa, kita basuh ke apa, jadi menyebabkan kurang. Tengok, pakai selipar di maya, mana? Jadi dia kurang, padahal basuh tu. Jadi, tak boleh pakai selipar kan. Was-was. Tak boleh ikut lah. Takut orang lalu ke rumah. Tak boleh, tak saya ikut lah, jadi susah. Jadi susah. Boleh, kita apakah hak boleh lah. Kita kalau nak jadi tak ada bang, tak ada. Tak apa. Tak kira tak ada. Tak usah dia pakai was-was lah. Menyusah. Kalau umur berdekatnya masjid dengan surah umur dekat dia tempel dengan berasa. Boleh kita semaya dulu. Nampak imam? Kita duduk di belakang, kita duduk di belakang dia ke? Kita duduk di belakang dia ke? Belakang imam. Kau duduk atas pada imam. Belakang lah. Imam duduk depan lah. Tak apa, boleh. Boleh. Asal nampak. Asal. Kalau dekat sangat lah, dekat sangat. Boleh? Molek ya. Molek tu masuk dalam masjid lah. Kalau semaya dia orang ramai. Dia gini, cuba tengok ni kan. Nabi SAW semaya di atas bumbung rumah dia. Padahal masjid dekat. Sahabat lain pun ada juga semaya dengan dia tu. Ni menunjukkan kalau pun dekat masjid dah, tak turun masjid pun tak apa. So, adapun hadis yang mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid, tidak ada sembahyang bagi orang yang duduk dekat masjid melainkan dalam masjid. Terus hadis tidak sahih. Cuma pahala tu memanglah pahala jemaah lagi, pahala masjid lagi, yalah. Tak boleh ayo ustaz kalau bayar dengan amal tu. Boleh. Ya. Tanya pada penyelesaian ada pindah jadi untuk kedai biji data-data untuk biji. Lepas tu kita tidak boleh semua duit tu untuk kedai biji, kita buat benda lain. Tak ada apa, tu sudah jadi hak kita. Asalkan dia salahnya salah dari segi mana? Kita pinjam tu dalam agreement tu untuk buat benda ni kan. Kita duit tu kita guna setahun lagi untuk biji. Boleh. Boleh. Cuma mungkin dari segi tidak amanah lah kan. Janji lagu lain kan. Boleh jadi. Moleknya buat betul lah. Gitu. Tapi sebenarnya boleh. Sebab dia jadi hak kita lah kan. Cumanya mungkin salah dari segi pentadbiran lah, dari segi pentadbiran, dari segi kerajaan salah lah. Takut orang buat benda lain, dia nak tolong kita buat benda lain. Dari segi tu lah.
Satu lagi dari Muslimin. Ada soalan? Ya. Yang hadis antara kita duduk aktiviti mana nak kau ni hadis ada dapat kata musafir Ya, macam-macam pendapat lah, macam-macam pendapat lah. Tapi kalau mengikut seperti kita sebut tadi, Imam Ahmad dia kata tak ada apa-apa masalah pun, kita berasa selesa, gitu tak apa, tidak jadi makruh bagi dia. Maka boleh lah ikut keadaan orang, ikut keadaan orang. Tapi bagi orang yang dia kata makruh, dia cubalah jamak tadi, perlulah kepada jamak tadi. Iaitu dia kata misalnya sakit kau dalam keadaan begitu, musafir kau apa kau, tempat tu tak sesuai kau duduk misalnya, itulah. Tapi kalau mengikut Imam Ahmad, tak ada gapo. Maya waktu di Selasa kita akan duduk aja Maya Kalau dalam keadaan terdesak sangat, ya, nak jaga waktu tu, ya. Kalau ayalah begitu. Okey. Okay, kalau tak ada lagi, kita pergi kepada kita terus Ya. kita pergi kepada masalah yang hiu ni. Sebenarnya apa yang telah kita tulis ni